Hey guys, welcome back to my YouTube channel Shima TV. So hari ni aku akan ceritakan kisah seram sebab banyak sangat request daripada korang nak cerita seram. So cerita seram ni aku ambil daripada cerita yang korang emailkan dekat aku. So korang kalau korang ada pengalaman seram ke ataupun apa-apa yang korang nak kongsi, korang boleh emailkan ke alamat email ni. InsyaAllah aku akan buat video untuk sharekan korang punya pengalaman. So kali ni yang aku baca ni yang email lama dah, baru sekarang aku ceritakan kat korang sebab sebelum ni saya publishkan video-video lain. Kepada yang baru singgah, kalau korang suka video seram macam ni, korang boleh tekan subscribe kat bawah, jangan lupa like dan tinggalkan komen korang, cadangan ke ataupun apa-apa pun komen korang. Korang boleh komen kat bawah, nanti aku akan baca satu-satu. Cerita ni berdasarkan pengalaman aku sendiri ataupun pengalaman korang yang korang emailkan ke aku dan aku ceritakan balik. So tak ada paksaan pun untuk korang percaya ataupun tak, dan tak ada niat pun untuk menakut-nakutkan korang semua. Just share untuk pengajaran kita semua. Okay? So tanpa kita buang masa, kita start. Okay guys, so email yang pertama ni is daripada Fiona. Fiona ni dia ada banyak cerita daripada start dia kecil lagi sampailah dia habis belajar. So kisah yang pertama daripada Fiona ni, okay, masa tu Fiona berumur 10 tahun lah. Fiona tinggal dekat kawasan perkampungan. Biasa kalau kampung-kampung, kita biasa ada banyak pokok kan, biasalah kampung. So kau bayang lah kawasan kampung. Lepas tu masa tu si Fiona ni dengan kawan-kawannya, dorang main basikal tengah malam. Tengah malam main basikal, main kejar-kejar lah macam biasa. Aku pun selalu juga main kejar-kejar masa dulu, masa kecil. So mau dijadikan cerita, si Fiona ni dia bawa basikal terlalu laju. So dia lebih ke depan, kawannya tertinggal di belakang. So si Fiona ni fikir dia tunggu dulu kawannya sebab jauh betul sudah. Bila dia tunggu kawannya, dia berhentilah. Dia berhenti. Lepas tu dia tengok belakang. Bila si Fiona tengok belakang ni, dia macam ada ternampak benda yang macam benda putih yang berbungkus di dekat pokok bulu. So si Fiona ni pun biar betul kan apa yang dia nampak. Lepas tu dia pusing lagi 2-3 kali, benda yang sama juga. Lepas tu kamu faham lah apa yang Fiona nampak. Lepas tu dia terus balik rumah. Dia pecut terus balik rumah. So itu first lah si Fiona ni nampak benda macam tu. Masa tu dia umur 10 tahun. Itu cerita first Fiona. Lepas tu dia ada cerita lagi dekat sini masa dia tingkatan 1. Dia sekolah di SMK Aminuddin Baki. So siapa yang pernah sekolah di SMK Aminuddin Baki, korang boleh komen dekat bawah. Okay. Dia cerita dekat sini sekolah dia orang pernah masuk sebab terlalu banyak kes histeria yang berlaku dekat sekolah dia orang. So dia kata keadaan tu sangat huru-hara lah time tu sebab orang berlari ke sana ke sini. Ada yang lari keluar daripada kawasan sekolah, ada yang pergi kawasan pokok-pokok. So memang huru-hara lah time tu, pelajar histeria. Sampaikan masuk berita sebab kejadian ni. Lepas daripada kejadian yang ramai pelajar kena histeria tu, selang 2-3 hari ada pula sekumpulan pelajar tu 3 orang. Dia main Spirit of the Coin. Kamu pernah main Spirit of the Coin ke? Mustahil kamu tak pernah main kan? Sebab aku pun pernah main juga dulu. Okay. Tapi dorang main ni, mungkin kawasan dorang tu terlalu keras. So ndak ngam kalau main benda yang macam tu. So kata si Fiona, 3 orang budak tu dia main Spirit of the Coin. Lepas tu mungkin dorang tak pandai macam mana kasih habis game tu. Selang berapa hari, tempat yang dorang main Spirit of the Coin tu banyak darah di dinding tu, dipenuhi darah. Lepas tu baju dorang yang 3 orang tu, baju dorang ada cap tangan baby warna merah macam darah, tapi tangan baby yang cap di baju dorang. Lepas daripada kejadian histeria tu, berlaku pula Spirit of the Coin tu, sekolah dia orang terpaksa tutup sekejap lah sebab mau bagi keadaan reda kejap kan. Sebab macam huru-hara sangat. So sekolah tu, kamu bayangkan sekolah tu terpaksa tutup sebab perkara-perkara macam ni.
Ya Allah, janganlah kamu, kalau sudah tahu tempat kamu tu keras, janganlah kamu mandai-mandai mau panggil benda yang bukan-bukan. Okey? Okey, Fiona ni memang banyak kisah seram tau. So yang kali ni dia cakap berlaku masa tingkatan 5. Si Fiona ni masa tu dia kena tindih. Korang pernah kena tindih tak? Kalau aku pun ada pengalaman kena tindih, tapi Fiona punya cerita ni, dia kata dia dah biasa kena tindih. Tapi kali ni lain macam. Sebab bila dia baca surah, benda tu, lembaga tu gelakkan dia balik. Macam benda tu tak takut langsung. Lepas tu, bila si Fiona lepas baca surah tu, dia buka syah matanya, dia nampak benda tu ketawa. Lepas tu, kawasan bilik dia tu, dia tak nampak macam dia punya bilik. Dia nampak macam batu bata. Lepas tu gelap sangat. Tu yang masa dia pengalaman kena tindih lah. Korang pun ada pengalaman kena tindih, korang jangan lupa komen kat bawah, okey? So, kisah yang seterusnya masa si Fiona berumur 18 tahun. Si Fiona ni dia tak pernah tinggal asrama. So, ni kira first time lah dia tinggal asrama. Lepas tu dia kena tidur dengan roommate dia. Tapi biasa kalau asrama kan, kamu tidur gelap kan. Si Fiona ni dia jarang tidur dalam gelap. Dia tak boleh, dia mesti ada lampu sikit. So mau dijadikan cerita, bila dia masuk asrama, dia tidur bilik tu, dalam satu bilik tu dia ada tingkap kiri dengan kanan. So katil si Fiona ni di tingkap sebelah kanan. So dia punya katil tu kiranya jauh sikit lah daripada roommate yang lain. So masa first tu roommate-nya semua suka tidur dalam gelap. So si Fiona ni pun terpaksa lah biasakan diri, sebab dia satu orang yang tak boleh tidur dalam gelap kan. Tapi si Fiona ni dia susah mau terlelap. Setiap malam dia susah mau terlelap, sebab dia rasa macam ada sesuatu yang perhatikan dia dari loker tu. Dia macam ada sesuatu yang tengah pandang dia, perhati dia dari loker. So setiap malam dia susah mau lelap dia punya mata. Sampaikan dijadikan cerita, betul lah sangkaannya tu, sampai satu malam tu dia ditindih. Lepas tu dia nampak ada satu lembaga betul-betul berdiri depan lokernya. Dia pun apalagi baca surah dan cuba lawan. Tapi bagi aku kalau kes pasal ditindih ni, selalu jugalah orang lain alami. Cuma korang kalau tidur jangan lupa baca doa, cuci kaki. Kalau korang habis jalan terus cuci kaki, jangan kamu terus tidur. Okey, cerita yang seterusnya is kawan si Fiona. Kawan si Fiona masa ni dia balik lambat. So bila dia balik lambat, dia pun ikut jalan shortcut, sebab biasanya ada roadblock kan. So dia ikut jalan shortcut di Batu Gajah tu untuk balik rumahnya lah. So bila dia sudah balik rumahnya, dia pun matikan enjin motor. Lepas tu dia masuk dalam rumah. Dia bawa motornya tu masuk dalam rumah, sebab kawasan rumahnya tu kiri kanan tiada jiran, so takut kena curi. So dia bawa lah motornya masuk. Dia parking dekat ruang tamu. Lepas tu dia duduklah di sofa. Lepas 2-3 minit si kawannya ni pun tertidur. Tapi dia tersedar, tiba-tiba dia tersedar. Lepas tu dia nampak macam ada 2 lembaga di ruang tamu tu. Satu di sofa, satu di atas motornya. Lembaga tu saling pandang memandang, cuma diorang tak bersuara syak. So kawannya ni pun fikir, kenapa adiknya dengan kakaknya ni kan. Dia fikir positif lah time tu. Dia panggil adik, kakak, tapi diorang tak menyaut, tak menengok langsung. So lain sudah perasaan kawannya ni. Dia cuba baring balik. Lepas tu dia pusing. Dia cuba untuk tidur tapi tak boleh. Last bila dia putar balik, dia buka matanya, lembaga tu dekat betul dengan mukanya. Sampaikan dia teriak, mamanya keluar, baru benda tu hilang. Wow, bagi aku seram sangat. Korang pernah ada pengalaman macam ni? Korang jangan lupa komen ke bawah, okey? Next pula, masih cerita kawannya. Masa tu arwah atuk kawannya tu baru meninggal. So time tu dorang barulah kemas-kemaskan. Lepas daripada pengebumian tu, dorang pun kemas-kemas. Sudah penat, dorang pun berehat lah. So masa tu jam 12.30 malam. So bila dia rehat-rehat, dia tertidur, tiba-tiba ada orang tarik kakinya. So dia pun terkejut. So bila dia terkejut,
dia buka lampu, lepas tu dia call si Fiona, dia cerita benda tu. Wow, aku kalau pengalaman kena tarik, aku memang tak akan tidur lagi. Okay, sanggup aku berjaga sampai pagi, serius. Kisah seterusnya ialah kisah daripada parents si Fiona ni. So ceritanya masa tu mak bapak si Fiona ni dia pergi honeymoon. Dia orang mau celebrate dia orang punya anniversary lah, anniversary perkahwinan. So dia orang pun pergi honeymoon dekat Penang. So dia pun book satu hotel lah. Hotel tu paling hotel yang paling tinggi di Penang, kalau kamu tahu, dekat sebelah Icon City. Siapa orang Penang mesti tahu kan di mana tempat tu. So macam biasalah, dia orang pun book hotel tu. So dia orang stay untuk 1 malam syak. Masa first diorang mau tidur tu, sebelum diorang mau tidur tu, diorang ada dengar macam bunyi perabot dikasih pindah. Tapi mungkin diorang fikir still positif time tu, so diorang abaikan je lah. Sampaikan bila tidur sudah dalam tengah malam, tiba-tiba bapak si Fiona ni terdengar yang mamaknya panggil macam abang. So bapaknya ni pun tengoklah mamaknya. Mamaknya tidur nyenyak. Lepas tu bapaknya pun pergi tidur balik. Lepas tu time ni mamaknya pula yang terbangun. Dia dengar abangnya cakap, "Sayang." Lepas tu mamaknya ni pun tengok bapaknya. Bapaknya tidur, siap berdengkur lagi. So time tu mamanya pun tidur. Bila pagi-pagi dorang bangun, dorang cerita rupanya dorang alami benda yang sama. So itu first lah parents si Fiona ni dapat pengalaman masa book hotel dekat Penang. And second pula, dorang pergi stay dekat Georgetown. Sorry kalau aku salah sebut. So masa tu dia menginap situ 3 hari 2 malam. Bapaknya menginap situ 3 hari 2 malam. Masa malam first tu macam biasalah dorang dengar bunyi perabot dikasih pindah tu kan, macam dorang sudah biasa. So dorang abaikan cak lah cerita, dorang abaikan cak lah benda tu. Mungkin dorang takut kalau dorang tegur ke makin menjadi-jadi kan. Okay, lepas tu masa tu mamaknya ni tidur duluan. So bapaknya ni tidur lambat sikit lah. Bila syak dia mau tidur tu, dia terdengar ada suara macam, betul-betul suara macam bininya cakap, penat lah. Dia dengar suara macam tu. So bapaknya pun macam, dia tengok bininya tidur. Lepas tu dia tengok meja tu, dia tengok meja kan gelap. So dia tengok keadaan sekeliling gelap. So dia buka lampu, tiada apa-apa pun. So malam tu dorang tidur sambil buka lampu. So itu pengalaman lah mamaknya honeymoon dekat Penang dapat pengalaman seram yang macam ni. So kalau korang pun pernah alami mana-mana kisah seram dekat hotel ke apa, korang jangan lupa share dekat alamat email ni. Okay, nanti aku akan ceritakan kisah korang. So itu je kisah daripada Fiona. Thank you sebab sudi berkongsi cerita dengan kita orang. Satu je yang aku nak pesan, kalau korang pergi hotel ke apa, jangan lupa bagi salam. Sebab kita tak tahu dalam hotel tu dah lama ke, ataupun hotel tu apa-apalah, kita cuba nak elakkan benda yang buruk. Korang jangan lupa baca doa, okay, supaya kita dijauhkan dari benda-benda yang kita tak diingin. So tu je untuk video kali ni. Korang jangan lupa support Shima TV sampai Shima TV boleh pergi jauh dan makin banyak subscriber dan makin banyak cerita untuk saya kongsikan dengan korang. Jangan lupa tekan like dan komen dekat bawah, okay. So jumpa korang untuk next video. Bye bye.